السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ya Allah, masih lagi kekalkan kepada kita pada saat ketika ini kita tahu musim tengkujuh, banyaknya perhatian melihat kepada nikmat-nikmat yang pergi, nikmat-nikmat yang Allah tarik. Nah, lalu lagilah kita kena ingat lagi dan lagi sama kita ni bahawa nikmat Allah SWT ni banyak lagi yang Allah kekalkan. Nah, dan kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan kerana hamba yang bersyukur itu tak banyak, tuan-tuan. Allah sendiri dah isytihar dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit saja dalam kalangan hamba-Ku ni asy-syakur, yang benar-benar bersyukur. Tuan-tuan, saya selalu sebut lagi dan lagi pesanan syukur, ingatan tentang syukur tiap kali permulaan kuliah ataupun ucapan itu, dia bukan formaliti. Tapi itu peringatan untuk kita. Allah, aku ni cukup tak bersyukur hari ini. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, kita ingat sama kita ni musim hujan, musim ni dia rasa banyak terhad, nak keluar terhad, nak ni hujan, banjir lagi. Allah, seolah-olah sempit. Rupanya banyak hari nikmat Allah kekal kepada kita. Antara nikmat ini boleh ada kuliah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus pengajian kita menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada buku, ini muka surat 27. Betul je? Muka surat 27. Masih lagi bab 1, bawah tema Kerenah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis khusus yang kita akan belajar ini, insya-Allah 1 ataupun kita tambah 2. Dia ibarat ibu kepada buku ini. Yang apa kita baca ni ialah ibu kepada buku ini. Sebab hadis inilah yang cerita orang kata belakang, backstage, belakang, cerita belakangnya. Inilah hadis yang menjadi titik tolak kepada lahirnya buku ini. Allah ilhamkan saya untuk usaha cari hadis-hadis ini, lalu kumpulkan jadi buku ini, bermula dengan hadis yang kita akan baca ini. Masya-Allah, tuan-tuan. Mari kita tengok sama-sama. Asam Garam 10, isteri tunjuk perangai depan orang ramai. Itu tajuk dia. Tajuk pun agak ni dulu. Isteri tunjuk perangai depan orang ramai. Surat 27. Tuan-tuan boleh tengok terjemahan dia. An Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda ba'd nisa'ih. Hadis ni riwayat Anas bin Malik. Tak sebut nama penuh dia, Anas. Tahu dah, Anas bin Malik. Dia cerita satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah salah seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, saya ambil, tidak disebut siapa isteri Nabi itu. Tapi hadis cerita yang sama ini kita akan jumpa paling kurang dalam Muslim, Ibnu Majah, Ahmad sudah tentu, Abu Daud, akan ada beberapa kisah dia sebut nama isteri itu. Tapi yang tak sebut, tuan-tuan. Saya sebut ni kenapa? Saya baru baca tadi, masa buat ulang kaji sikit. Ya Allah, saya sebut lagi-lagi, tuan-tuan, hadis-hadis yang seumpama ini menjadi perhatian kepada Syiah. Mereka menyebut kebiadaban, kata inilah bukti-bukti Sayyidina Aisyah biadab dan sebagainya. Ada saya buat screenshot, ada dalam perbincangan mungkin 2 hadis ini secara khusus dia angkat. Dia disebut, maaf ni bukan ada isu apa kumpulan lah. Dia kata ulama Wahabi membawa hadis ni menunjukkan kecintaannya Nabi kepada Sayyidina Aisyah. Apa yang mengarut ni? Wahal yang bawa dia komen Imam Bukhari. Apa? Imam Bukhari zaman Wahabi tak ada lagi, tuan-tuan. Dia sebab hadis ini dia nak tunjuk kebiadaban Sayyidina Aisyah. Jadi penting untuk kita ni.
Antara disebut, tengok dia bawa hadis ni ya. Dia tengok ni. Oh, mentang-mentang cara orang kata dah spoil lah ni tuan-tuan. Yang siapa isteri Nabi yang Nabi duduk di rumah dia? Sayyidatina Aisyah. Hadis Bukhari tak sebut je. Nabi, Anas kata Nabi berada di rumah salah seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain sebut Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Tengok ni, punya nak tunjuk, nak bela Aisyah. Tak sebut nama, macam kita tak tahu, lebih kurang macam tu lah. Allah dahsyat tuan. Lalu فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. Lalu masa Nabi duduk dengan para sahabat Nabi di rumah seorang isteri Nabi itu, salah seorang isteri Nabi di rumah yang lain hantar sahfah, satu talam makanan. فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم. Lalu adegan yang berlaku selepas itu, selepas datangnya khadam bawa satu talam makanan kepada Nabi di rumah tu, isteri tuan rumah tu dia pergi tampar tangan khadam yang bawa talam tu. Tampar, jatuhlah. Fasaqatat as-sahfatu fanfalaqat. Terjatuh talam itu lalu terbelah. Terjemahan awal saya masa buat buku ini, tuan-tuan baca apa? Di situ memukul tangan khadam sehingga pinggan itu, saya sebut terpinggan, pinggan itu jatuh dan pecah. Ini orang kata ilmu kita ni bertambah lagi. Pertama sahfah, saya terjemah pinggan. Pada hari ini pun bahasa moden akan sebut sahfah pinggan. Tapi yang lebih tepat masa itu dan baca, dia bukan pinggan, dia talam. Satu. Yang kedua infalaqat, saya terjemah pecah. Rupanya nanti memang itu antara maksud dia, tapi lebih tepat apabila kita sebut talam, nanti kita akan baca tengok konteks dia, rupanya terbelah. Talam terbelah. Tuan-tuan, untuk nak bagi tuan-tuan nampak terus, tuan-tuan tengok muka surat 32. Siapa ada buku muka surat 32, ada gambar di situ. Gambar tu tidak ada hitam, tidak ada warna, hitam putih saja. Tuan-tuan boleh cuma tengok, boleh bayanglah. Muka surat 32, saya cari gambaran sahfah taqlidiyah, sahfah tradisional, talam tradisional. Dapat gambar ni tuan-tuan, yang bergantung di dinding-dinding itu rupa talam. Tuan-tuan kalau ada di berwarna, tuan-tuan bayangkan dia warna kayu. Ada orang kata ada pemegang dia daripada besi, dia diperbuat daripada kayu. Dalam zaman Nabi itu, orang kata sunnah Nabi makan dalam talam, makan, asasnya ada tuan-tuan. Zaman dulu makan memang makan berjamaah. Minum pun bukannya minum gelas masing-masing, satu gelas yang sama. Sebab itu kalau kita belajar hadis, larangan minum dalam satu gelas itu kena faham, dia bukan minum gelas seorang tu, dia gelas berkongsi. Itu asas dia tuan-tuan. Baik, itu dia punya ni. Kita tambah baik di situ. Talam itu jatuh dan terbelah. Apa yang berlaku kemudian? Fajama'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam filaqas sahfah. Nabi pun kumpul sendiri. Jama'a, Nabi gabungkan, lekatkan sendiri filaqas sahfah, serpihan talam itu. Mana kata jatuh terbelah tu, dia bukan terbelah dua, bukan terbelah dua, gabung, berserpihan. Nabi gabung, mungkin 4-3 gabung semula, jadilah nampaklah rupa talam itu. Thumma ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfah. Nabi sendiri lepas pada tu kutip makanan, letak sendiri atas sahfah itu. Allah Akbar. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, wa yaqul gharat ummukum. Gharat ummukum. Nabi kata puan kamu cemburu. Nabi kata kat siapa ni? Puan kamu cemburu. Thumma habatha al-khadim hatta utiya bi sahfatin min 'indi allati huwa fi baitiha. Kemudian Nabi tahan sekejap khadam yang bawa tadi, jangan balik lagi, tunggu sekejap. Pergi ambil talam di rumah dia yang berada tu lah, rumah isteri Nabi yang Nabi pecahkan tu, yang dipecahkan, ganti. Ni buat balik ke tuan kamu balik ni, ke puan kamu buat balik. Talam bukan talam pecah dah tu, talam baru untuk ganti.
Fadafa'a as-sahfata as-sahihah ila allati kusirat sahfatuha. Nabi bagikan, Nabi serahkan talam yang elok kepada tuan yang si Nabi yang talamnya dipecahkan, apa tu, dijatuhkan, dirosakkan. Wa amsakal maksurata fi baitil lati kasarat. Nabi tinggal yang talam terbelah tu duduk di rumah orang yang pecahkan itu. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam Kitabun Nikah bab cemburu, dan dalam kitab perbuatan zalim di bab jika memecahkan piring atau sesuatu milik orang lain. Manakala dalam Sunan Abu Daud ada dalam kitab jual beli dalam bab orang yang merosakkan sesuatu harus memberi ganti yang semisal dengannya. Dalam riwayat lain, riwayat Al-Bukhari juga, tuan baca ada riwayat tambahan di situ. Faja'ala yajma'u fiha at-ta'am, Nabi kumpul semula makanan atas talam itu. Wa yaqul gharat ummukum, Nabi kata puan kamu cemburu. Kulu fa'akalu. Ada tambahan yang tidak ada dalam riwayat kita baca mula-mula tu di belakang tu, iaitu Nabi sebut kulu, jom makan, jom makan. Fa'akalu, maka mereka pun makan. Siapa? Para sahabat Nabi SAW. Riwayat ini ada dalam Bukhari, Abu Daud dan juga Ibnu Majah, tuan-tuan. Baik, hadis ini saya sebut tadi menjadi ibu kepada buku ini. Asal mengaji Abu Daud, mengaji pula bab tadi, bab muamalat. Hadis ini banyaknya duduk dalam bab muamalat. Dalam Abu Daud, bahkan Bukhari pun ada di dalam 2-3 bab. Antara bab muamalat, bab mazalim, bab ganti rugi. Cuma kita masa tu, masa tu kita baru kahwin, terkejut jugalah fokusnya pada hukum hakam, ya, fiqh. Keluar kat sini hukum, apa hukum orang tu merosakkan barang, nak gantilah sebagaimana. Adakah dia perlu didenda lain? Tak, secara asalnya diganti. Itu secara umum dia, sebagaimana hadis ini. Perbincangan panjanglah ulama situ, tapi dia kumpul dengan hadis-hadis yang lain. Ala kulli hal itu. Cuma perhatian saya masa tu beralih, baru perasan, tuan-tuan, ada berlaku dalam rumah tangga Nabi macam ni. Yang tu asal dia. Daripada situlah ada lagi kisah-kisah macam ni. Daripada situlah saya buka Bukhari daripada awal, kitab Badil Wahyu, permulaan wahyu, buka baca, keluar satu-satu, baca satu-satu, keluar mana hadis-hadis yang berkaitan dengan tadi, orang kata mesej ataupun drama yang sama bab rumah tangga, keluar satu-satu. InsyaAllah, tuan, dalam kitab Salah ada, dalam bab lain semua ada, sampailah ke bab 80, kitab 80. Bukhari ada satu kitab 80 bab doa, tak habis sampai situ dah. Panjang, tuan, jadi 2 buku dah. Jadi 2 buku, buku 1 dan buku 2. Cuma kita terbit tu lain-lain. Jadi itu asal dia. Asal tadi kita sebut, nak kata, tuan-tuan, ilmu ni luas. Kajian dan ulama mengumpul. Kenapa Imam Bukhari, Imam Abu Daud bawa hadis ini untuk tu, itu sorotan dia, nak keluar dari segi hukum itu. Adapun kalau kita tengok secara asal, kisah itu dikisahkan bukan nak cerita hukum tu, tak, tapi nak cerita rumah tangga, nak cerita realiti yang berlaku. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu asal dia. Anda cerita begitu, kemudian je ulama tengok hadis tu, keluar dari segi hukum ni, keluar dari segi tu. Ini usaha para ulama. Kita menumpang ilmu mereka, kita berterima kasih, tapi kita nak kembali kepada asal hadis itu bagaimana. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seringkas itu mari kita hurai ataupun kita gali lebih dalam tentang hadis ini, tuan-tuan. Baik, secara mudah apa kita baca hadis ini, saya pun letak tajuk tadi, isteri tunjuk perangai depan orang ramai. Tuan-tuan bayangkan masa tu Nabi bukan berseorangan, Anas yang cerita, mana barangkali Anas tu ada. Dan daripada hadis yang kedua ada tambahan tadi, Nabi kata kulu fa'akalu, jom makan. Maka mereka pun makan. Maknanya tak ada pihak lain tu. Siapa? Dalam riwayat lain kita akan tengok ada sahabat Nabi ma'a ashabihi. Dalam riwayat Ibnu Majah, Kana Rasulullah, ini Aisyah sendiri cerita. Dia sendiri cerita, nampak? Ibnu Majah dia sendiri cerita. Kana Rasulullah ma'a ashabihi. Nabi bersama kawan-kawan dia. Ramai masa tu, tuan-tuan, duduk dalam rumah. Nabi panggil buat makan.
Jadi masa tu ramai. Tapi berlaku peristiwa ini, itu kita tak tunjuk perangai depan orang ramai tu. Tuan-tuan buat, janganlah, tidak kita nak kata apa ni berlaku dalam rumah tangga Nabi, makna itu kita buatlah, boleh buat. Tak tuan-tuan. Ini apa yang dah berlaku dan ini tidak patut dilakukan. Tapi realitinya berlaku. Dan itu menyalahkan akhlak Nabi. Macam mana Nabi handle the situation, mengurus masa ketika itu. Kita pun andai berlaku situasi yang sama, yang tu kita akan buat tuan-tuan. Baik, mari kita kupas, kita tengok huraian dia, nak cari fakta beberapa. Pertama, kita dah spoil, dah sebut awal-awal dalam hadis ini asalnya tak sebut siapa isteri Nabi itu, kan? Tapi apa kita sebut awal tadi, iaitu Sayyidatina Aisyah. Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Baik, siapa yang buat makanan? Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin. Lalu salah seorang isteri Nabi tu bawa talam itu. Siapa? InsyaAllah tuan-tuan, ada khilaf. Tuan-tuan boleh tengok, saya buat rumusan di muka surat 31. Siapa yang buat makanan itu, ada khilaf. Saya baca syarah Fathul Bari, insyaAllah panjanglah cerita dia. Nah, ada 3 nama. Saya baru jumpa ada seorang lagi, jadi ada 4 nama tuan-tuan. Ada 4 berdasarkan riwayat yang ada. Pertama, Zainab binti Jahshin. Ni isteri Nabi, sepupu Nabi SAW. Pada hayat baginda Sayyidatina Aisyah, dia tak nampak dia nampak Nabi lebih sayang Zainab. Satu. Ini Zainab binti Jahsh, isteri Nabi yang paling rapat dengan Nabi di segi hubungan kekeluargaan. Yang kedua, Ummu Salamah ini berdasarkan riwayat An-Nasa'i. Ada juga kisah dia. Yang ketiga, pandangan yang ketiga sebut isteri Nabi hantar dia Safiyah, berdasarkan riwayat Abu Dawud. Dan saya baru jumpa yang kita baca tadi, riwayat Ibnu Majah, Hafsah. Ada 4 orang. Siapa sebenar ni? Ibnu Hajar, masa saya buat hadis ni, saya berpandukan ke sekadar hadisnya, berpandukan pada syarah kupasan hadis ni. Atau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia mentarjihkan, mana dia memilih riwayat ini, peristiwa ini berlaku, siapa yang hantar ialah Zainab. Dia kata Zainab. Adalah hujah dia panjang. Dia cerita gini, memang Zainab lah pesaing rapat Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dengan Zainab dia tak berapa nak masuk. Ini realiti tuan-tuan. Jangan duk nampak buruk kita nak berpihak kepada mana-mana. Tidak begitu. Tapi kita belajar realiti. Zainab dia kata. Beliau pun mengutara hujahnya, saya tak buat kat sini. Dan habis macam mana dengan riwayat lain ni? Yang sebut Ummu Salamah, yang sebut Hafsah. Ibnu Hajar kata peristiwa itu bukan berlaku sekali. Dia berlaku berapa kali. Sebab apa kita baca pun, kita kumpul, dia kisah yang berlainan. Sebab detail dia tu sukar untuk kita nak kata ni kisah yang sama, tapi ada perincian yang tambahan. Tak, rupa kisah yang berlainan. Jadi kata Ibnu Hajar, kisah yang dia boleh laku beberapa kali. Cuma dalam peristiwa ini Zainab dia kata, dia pun buat huraian tuan-tuan. Hadis yang saya sebut Hafsah itu di lain. Saya baca hadis dia. Ana Aisyah. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah, dia sendiri yang cerita. Dia kata kana Rasulullah ma'a ashabihi, Nabi bersama kawan-kawan dia sekali. Fa sana'tu lahu ta'aman. Sayyidatina Aisyah kata, masa tu aku pun buatlah makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sana'at lahu Hafsah. Hafsah pun buat makanan juga. Dia ni. Dan 2 orang ni tuan-tuan kawan baik. Sayyidatina Aisyah dengan Hafsah, dia kawan baik. Kita tahu kisah dia kawan baik. Aku buat makanan, Hafsah pun buat makanan. Apa yang berlaku? Fasabaqatni Hafsah. Hafsah siap dulu. Hafsah siap makanan dulu, pergi hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah dia kata, faqultu li jariyah, aku pun kata kat hamba aku, perempuan, awak pergi nanti pergi sana, ambil talam Hafsah, buat lari. Buat lari. Itu yang berlaku tuan-tuan. Dia buat lari, dia buat rosak talam tu. Dan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini realiti. Dan nak kata ni peristiwa yang lain. Ini realiti tuan-tuan. Jadi
untuk kita remehkan, bukan remehkan Sayyidatina Aisyah, tidak, tapi ini kita kata realiti rumah tangga Nabi. Kita tengok Nabi handle tu bagaimana, itu yang lebih penting tuan-tuan. Jadi peristiwa yang lain untuk tuan-tuan nampak tadi. Baik, siapa yang hantar makanan? Kita kembali kepada hadis ini. Apa Ibn Hajar sendiri sebut, saya sendiri tak tahu, tak boleh nak tentukan siapa hamba tu. Baik tuan-tuan, ulama kaji sampai nak kenal siapa itu. Baik, apa pula makanan yang dihantar? Juga ada khilaf. Yang dihantar tu makan apa dalam tu? Pertama, haith. Kalau yang menghantar tu Zainab, haith, iaitu sejenis makanan yang menggunakan kurma, keju, lemak yang dicampur di uli bersama. Saya duk cari gambar masa buat buku, tak jumpa, tak ingat nak tengok haith tu macam mana. Ada riwayat lain, kalau riwayat lain sebut tharid. Dia macam tharid ni macam bubur macam ni pula, tapi macam payah pula nak tak masuk dengan peristiwa itu. Bubur tu nak kutip balik tak boleh dah. Baik. Tengok sebagaimana dalam Imam Ibn Hajar dibawa riwayat mengatakan Zainab, dia kata apa? Anas menceritakan bahawa Zainab binti Jahsh menghadiahkan Nabi sewaktu baginda berada di rumah Aisyah, dan memang giliran beliau pada hari itu setalam haid. Fathul Bari. Baik. Riwayat lain ialah roti dan daging. Ini riwayat yang lain pula. Itu lama kaji, tengok, nak cari maklumat sedalam mungkin berkenaan apa yang berlaku. Baik. Lalu siapa yang ada tu ramai, tak ditentukan siapa nama sahabat Nabi, tapi ramai. Sebagaimana At-Tabrani, Sayyidina Anas kata bahawa para sahabat Nabi berkumpul bersama Rasulullah di rumah Aisyah. Tidak lama kemudian dibawakan kepada Rasulullah setalam roti dan daging dari rumah Ummu Salamah. Hadis At-Tabrani dalam Mu'jam Saghir. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saja saya bawakan ini kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan kita menghargai warisan hadis ini. Setiap hadis yang kita baca tuan-tuan yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia ialah proses menuntut ilmu yang panjang yang dilakukan oleh para ulama pada masa itu. Nak sampai kepada, kita ambil contoh ni riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari rekodkan itu tuan-tuan, sebelum pada itu daripada sahabat Nabi, daripada tabi'in, tabi'in nak sampai ke dia tu, insya-Allah perjalanan ilmu tu. Dan sebagaimana tuan-tuan maklum, kadang satu hadis itu ulama confirm pergi kumpul, berjalan jauh, pergi-pergi tak ada apa pun, tapi untuk usaha sampai kepada kita. Dan inilah yang menjaga agama kita tuan-tuan. Jadi jangan mudah-mudah bila orang duk mempelikirkan ilmu hadis, hadis ni, tuan-tuan, orang tidak menjiwai, tidak merasa asas agama kita ni terbina dengan ilmu hadis. Memang ilmu agama, ada ilmu akidah, tapi datang nak bina ilmu akidah tu, mari dia mana? Daripada ilmu hadis tu yang kumpulkan riwayat daripada awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut kemudian beberapa pengajaran yang kita boleh, mudah-mudahan dari sudut rumah tangga itu. Ini bukan saya, adalah orang kata buah fikiran saya sendiri, yang lebihnya ini dikupas sendiri oleh Imam Ibn Hajar. Tuan-tuan kenal Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia yang syarah Sahih Bukhari berbelah-belah jilid kan. Imam Bukhari, tuan-tuan, Imam Bukhari nak habis, nak siapkan sahih dia tu, Jami' Sahih Al-Bukhari tu ambil masa 25 tahun tuan-tuan. Lebih 25 tahun dia kumpul. Adakah Imam Bukhari dia baru tahu hadis dia? Buku pada zaman dahulu ialah perjalanan menuntut ilmu. Bukannya dah tahu ilmu dulu baru tulis, tak semestinya, tak. Itu boleh je perjalanan menuntut ilmu. Dia ni baru letak sikit saringan tu. Itu yang jadi kualiti, tuan-tuan. Imam Ibn Hajar pula ambil masa 11 tahun untuk nak syarah hadis Imam Bukhari. Dan disebut masa di awal-awal dia kata, aku mengaji, aku dengar guru aku sebut sekian syarah, aku pun masuk dia ni. Itu tuan-tuan, ulama dulu. Allah. Jadi ini antara dia. Apabila baca hadis ini panjang kupasan ilmu hadis, seolah-olah Imam Hajar pun dia enjoy, dia cerita hadis ni seolah itu bab rumah tangga dia pun cerita. Antaranya kita sebut kat sini
Saya buat catatan muka surat 28, antara sunnahnya menjaga air muka pasangan depan orang ramai. Kita jaga. Sunnah tu bukannya perbuatan yang itu saja, tapi segi prinsip tu ya juga. Iaitu sunnah menjaga air muka pasangan di depan orang lain. Sebagaimana Nabi buat. Nabi buat, iaitu Nabi tak malukan Sayyidatina Aisyah, walaupun Sayyidatina Aisyah buat perangai lah. Tuan-tuan kena ingatkan juga bahawa masa tu Sayyidatina Aisyah umur dia berapa. Umur dia berapa tu paling penting. Umur dia antara 9 tahun ke 18 tahun. Umur yang kita kata mentah lagi. Tambah lagi dia pula satu-satunya isteri Nabi yang orang kata gadis, lain dah matang secara umur dia. Dia adalah itu dia ambil kira dengan perangai-perangai dia. Jadi jangan kita terpengaruh dengan Syiah. Saya nak baca tuan-tuan apa yang Syiah sebut ni. Ma hadzal adab wa ma hadhihi at-tarabbi tadrub al-qis'ah allati ya'kulu minha ar-rasul wa ashabuhu wa taksiruha. Apa adab ni? Adab apa ni? Adab apa ni? Boleh tanpa apa qas'ah. Qas'ah maksud juga sama juga talam yang Nabi makan, sahabat-sahabat makan, pecahkan lagi. Wa yaqul inna hadha ta'kid li hubbi Rasulullah. Lalu ulama tu kata bahawa ini ialah bukti kecintaan Nabi kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi pusing ke situ. Sayyidatina Aisyah pecahkan talam orang di tengah makan, itu kata bukti cinta. Dia pusing. Tak begitu tuan. Tapi ini ayat mereka. Allah. Wa dzalika li annahu lam yu'aqibha. Tambah lagi, kononnya Nabi tidak hukum dia lepas pada tu. Padahal ini ya ihanatuhu amama as-sahabah, memalukan Nabi di hadapan para sahabat Nabi. Wa jur'atiha alaih, dan orang kata kebengisan dia terhadap Nabi. Wa yaqul zalikal mal'un, tapi boleh ulama mal'un, dia laknat tu boleh kata Nabi anna rasul faraha bi'amaliha. Dia buat cerita tuan. Dia kata boleh pula ulama ini, siapa yang dituduh? Ibn Hajar dituduh, Imam Bukhari. Dia boleh pula al-mal'un ni kata Rasulullah gembira dengan perangai Sayyidatina Aisyah buat pun perangai tadi. Orang tak kata macam tu. Tak, nampak dia buruk tuan-tuan. Allah. Dzalika li'annahu yadullu ala hubbihi lahu alladhi panjanglah. Wa ya'tabiru dzalika manqibatan fi haqqiha, dan mereka meletakkan hadis ini, peristiwa ini sebagai manaqib, sebagai bukti keistimewaan Sayyidatina Aisyah. Oh, kita mengarut. Kita yang tak tahu tuan-tuan, orang tak tahu percaya tuan-tuan. Kalau kita tak faham situasi, kita betul juga Aisyah. Itu yang ramai orang kita pun sebut. Hal hadhi tasarrufat, ni orang lain pula sebut. Allah. Tengok dia guna perkataan. Hal hadhi tasarrufat imra'atun aqilatun mu'minah. Macam ni ke tindak tanduk perempuan yang berakal, yang mukminah? Soal kita nak kasih Sayyidatina Aisyah. Am innaha tasarrufat imra'atun lam yadkhul iman qalbaha. Atau ini selayaknya tindak tanduk seorang perempuan yang belum masuk iman dalam hati dia. Contoh tu. Lam yadkhul iman qalbaha yawman. Sehari, yang belum masuk iman lagi walaupun sehari. Walaysa 'indaha adna ihtiram lirrasul, dan tidak ada langsung penghormatan walaupun sedikit terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam tu kan. Saya sebut ulang lagi dan lagi hadis-hadis yang umpama ini Syiah guna, bukan kita kata dakwaan ala kamu. Tak, memang berlaku. Ini dalam forum mereka, dalam website mereka. Dan ini tuan-tuan dibawa di luar nanti dalam kalangan masyarakat kita, mereka sebut. Dan itu orang yang tak pernah belajar hadis, tak pernah mendekati hadis, cerita rumah tangga Nabi secara kita belajar ni, dia tu first time dia dengar, dia jadi ni. Allah tuan-tuan, semoga Allah pelihara kita. Jadi kita kembali pada hal ini, kita boleh belajar kat sini, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga air muka pasangan kita. Nabi tak malukan Sayyidatina Aisyah yang tu. Baik, sebenarnya Nabi jaga macam mana tuan-tuan? Nabi buat tak kisah, tak ni, tak layan, dan Nabi sebut gharat ummukum. Itu penting ayat tu, perkataan Nabi tu, gharat ummukum. Ibu kamu cemburu. Lah biasalah ibu kamu cemburu. Itu ayat Nabi tuan-tuan. Sebab itu Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia sebut, dia kata bahawa sabda Nabi gharat ummukum itu ialah permohonan maaf Nabi, permohonan maaf Nabi bagi pihak isteri.
Itu insya-Allah tak nampak Ibn Hajar ulas tu mengkaji dalam hal ini. Gharat biasalah untuk perempuan. Habis nanti itulah tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua kita boleh belajar lagi, iaitu apabila berlaku hal yang seumpama ini, jangan burukkan keadaan lagi. Itu Nabi buat. Jangan burukkan keadaan. Apa yang macam mana Nabi tunjukkan jangan burukkan keadaan itu? Iaitu tindakan Nabi yang kutip sendiri tu. Ini bukan saya buat tuan, bukan saya nak tunjuk saya. Ini Ibn Hajar, dan dia pun dia bawa pandangan guru dia, kemudian kita akan baca insya-Allah. Ulama kaji teliti. Cuma saya rumuskan jangan burukkan keadaan. Mereka ulama dia menggambarkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Nampak macam remeh. Sekali baca macam remeh. Nabi tak burukkan. Sebab apa Nabi kutip sendiri? Soal kan? Jatuh talam, Sayyidina Aisyah buat. Nabi ada banyak pilihan. Nabi boleh kata awak pecah talam kan? Awak ni, awak kutip balik. Itu Nabi tak buat tu. Kalau buat tu memalukan, macam malukan isteri. Nabi tak buat. Nabi ada pilihan. Yang bawa tu khadam, dia memang pelayan. Boleh awak tolong kutip, boleh suruh khadam tolong kutip. Nabi tak buat tuan. Ataupun Anas tu khadam Nabi juga. Yang dia cerita hadis ni, boleh dia kata, Anas awak tolong kutip boleh tak? Boleh. Ataupun Nabi boleh kata kepada para sahabat Nabi yang tengok tak, boleh jom pakai kutip jap. Boleh tuan. Satu pun Nabi tak buat. Nabi kutip sendiri. Fajama'an Nabi filaqas safah. Nabi sendiri yang susun balik, cantumkan balik tu talam tu. Wa ja'ala yajma'u fi kutip sendiri. Allah. Sahabat Nabi tengok, isteri Nabi tengok. Ini dengan Nabi buat tu hikmah sangat besar. Ni. Pertama, sebab apa Nabi buat gitu? Kenapa Nabi buat semua ni? Dia buat tu tutup cerita habis. Tutup cerita. Isteri Nabi yang duk buat perangai tadi pun dia tak lihat kata lah, aku nak buat tu konon nak bagi malukan orang sana ke apa kan. Tapi Nabi buat, jadi dia pun bersalah. Habis itu lah, dia tak lihat. Dan isteri Nabi yang orang kata yang pemilik talam asal tu, dia pun tak nak itu lebih-lebih dah. Allah sudah. Nabi dah buat sendiri. Tak ada kata apa dah. Tuan-tuan. Panjanglah ulama bahas. Ya Allah kata, sekali lagi menyerlahkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang asal. Sebab itu apa kita baca hadis-hadis yang bersifat konflik rumah tangga ini dia menyerlahkan lagi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita duk dengar cerita Nabi baik-baik tak teruji tuan-tuan. Orang ni teruji apabila berlakunya ujian seumpama ini. Saya boleh senyum boleh ni, tapi mari perangai anak ni boleh tentu kan lain. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian soal yang lain lagi ulama huraikan ataupun nak keluarkan dari peristiwa ini, iaitu kena fahami soal cemburu. Soal cemburu. Kerana soal cemburu itu ialah sifat semula jadi manusia, lebih-lebih lagi wanita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan menisbahkan Nabi juga seorang yang cemburu. Dan Nabi letakkan sifat itu juga pada Allah Subhanahu wa taala. Allah paling cemburu. Cemburu ni satu perasaan, sikap semula jadi yang terpuji kalau kena cara dia. Ya, cemburu ni apa? Kita rasa tak berkenan terhadap perbuatan seorang tu atas dasar apa-apa pun. Allah SWT cemburu dengan hambanya yang melakukan perkara maharimahu, perkara haram. Cemburu. Maksudnya kata tak kenal ni perangai kata. Nabi juga cemburu tuan-tuan. Jadi itu hal dia. Para ulama berkata hadis ini memberi isyarat dari sudut yang lain bahawa tidak dihukum orang yang sedang cemburu atas tindakannya ketika cemburu, kerana pada ketika itu akalnya sedang terhalang disebabkan saat marah. Ini bincang dari segi hukum juga. Dan kemudian apabila kita baca Abu Daud, saya ingat apa hukum kita buat sesuatu, kita rosakkan sesuatu sebabkan tadi tak sengaja, tak apa. Ganti rugi wajib, itu cerita. Ganti rugi tetap wajib. Adapun niat di sebalik itu tengok. Kalau tadi sebab cemburu, kalau sebab tak sengaja, itu tidak dikira. Tapi kalau ada niat lain, khianat nak apa, itu ada benda yang lain pula. Itu. Tapi kok mana pun benda perlu diganti rugi. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, saya letak catatan kat sini, penting memahami personaliti dan situasi pasangan.
Sebab apa tak disebut tentang nama Sayyidatina Aisyah? Imam Bukhari, Imam Ibn Hajar kata maklum, kalau mari je bab cemburu, bab perangai macam ni, tak ada orang lain dah Sayyidatina Aisyah. Maklum. Dan Sayyidatina Aisyah pula terkenal dengan itu. Lalu Nabi pun faham perangai Sayyidatina Aisyah. Menarik apa yang Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia nukil ulasan Ibn al-Arabi. Dia kata ulama dulu menukilkan pandangan orang lain, dia ni dikukil. Dia kata boleh kaji ni Nabi, kalau hadis ini kita tahu bahawa habis macam itulah. Ada tak kemungkinan Nabi lepas pada sahabat Nabi balik berlaku perang? Kau buat apa malu khabar tadi gini? Berlaku tak? Ulama kata tak jumpa, tak ada. Malah kata tidak ada tuan-tuan. Ceritanya habis kat situ. Baik. Lalu ulama buat keputusan, buat rumusan. Kenapa habis kat situ ni? Kenapa Nabi kira macam tu, buat tak kisah je? Lalu Ibn Hajar dia bawa pandangan Ibn al-Arabi. Dia kata Rasulullah tidak menghukum Ummul Mukminin yang buat pecah talam itu walaupun dengan teguran, kerana Nabi faham boleh jadi Ummul Mukminin yang hantar makanan tadi ada niat lain, niat nak mengenakan isteri yang situ. Antaranya nak tunjuk dia tu lebih baik, yang kawan ni yang buat makan lambat. Itu sebenarnya Sayyidatina Aisyah yang boleh jadi angin tu, yang buat bertindak kita panggil macam tak logik tu. Dia mungkin memahami situasi tu. Ni kawan ni hantar makanan ni nak tunjuk aku tak pandai masak ni. Nah, itu realiti dan Nabi pun tahu dah ni. Orang kata politik dalam kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni lah, dia faham lah. Tu kita memahami situasi pasangan. Dia tak hukum Sayyidatina Aisyah sangat. Dan Sayyidatina Aisyah orang yang baru budak ke, baru nak belajar masak gini. Memang orang datang, sahabat Nabi terima tetamu tu ramai. Kawan duk masak besar dah ni, duk masak tak cekak mana tiba mari orang lain hantar, nak tunjuk aku tak pandai masak, lambat masak ni. Itu situasi dia. Nabi faham. Sebab itu Nabi tak marah pada Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis hadis kita. Saya uraian lebih panjang ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Saya nak baca hadis yang kedua. Kita ada masa lagi ke? Ada, insya-Allah. Baik. Hadis yang kedua perlu kita baca untuk lengkapkan kefahaman kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis yang kedua ni saya nak sentuh sikit satu perkara kaitan dengan politik tu. Bukan nak pengaruh tuan-tuan, tapi ada kaitan dengan akhlak, mudah-mudahan kita boleh ambil. Hadis yang berikutnya, asam garam 11, Aisyah pelikih orang, Rasulullah marah. Aisyah pelikih orang, Rasulullah marah. Baik. Tuan-tuan nak baca hadis ini untuk nak kita nampak, kena ingat dengan hadis yang ke-8. Yang ke-8. Asam garam 8 Nukusat 23. Nanti tuan-tuan baca. Lalu tuan-tuan baca dengan hadis yang kita akan baca ni, asam garam 11, untuk tuan-tuan bandingkan. Kat sini apa yang Nabi buat berlainan. Situasi hampir sama, tapi tindakan Nabi lain. Yang hadis yang sebelum pada ni, asam garam 8, tindakan yang sama lebih kurang. Sayyidatina Aisyah cemburu, lepas tu dikata sesuatu, tapi Nabi senyum. Nabi tak ada apa tadi. Tapi yang ni Sayyidatina Aisyah sebut juga perkataan, Nabi marah. Itu kena kaji. Sebab apa Nabi lain tu? Tak konsisten ke Nabi ni? Tak, bukan. Baik, kita tengok. Aisyah pelikir orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. An Aisyah qalat, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman Khadijah fa atnaba fi thana'i 'alayha." Sayyidatina Aisyah ni cerita. Dan ni amanah Sayyidatina Aisyah. Peristiwa yang berlaku ni yang melibatkan dia sebagai watak, kita kata watak tak baiknya dia, tapi dia cerita. Sebab tu ulama kata Sayyidatina Aisyah kalau dia nak sembunyikan hadis ni dia akan sembunyikan. Sebab memalukan dia, tapi tak, dia jaga amanah. Kita kena terima kasih. Dia kata satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk sebut-sebut, duk cerita tentang Khadijah, fa atnaba fi thana'i 'alayha. Lebih-lebih pula Nabi duk puji Khadijah ni, macam ni dulu Khadijah ni. Sayyidatina Aisyah. Fa adrakani ma yudriku an-nisaa min al-ghirah. Jadi
biasalah kena pada aku ni mari perasaan yang menimpa perempuan biasalah, iaitu cemburu. Duk cerita pasal orang, dia duk ada cemburu kawan ni. Faqultu, aku pun sampai keluar kata-kata, laqad a'qabaka Allah ya Rasulullah min ajuzi min ajaiz Quraisy hamra' as-sidqain. Bang, Allah kena ganti orang tua tu. Allah kena ganti orang tua tu. Ni panjanglah bahasa dia. Hamra' as-sidqain, yang pipi merosot ni, gigi dulu dia disebut Allah kena ganti orang tua tu. Dia tunjuk diri dia. Dari sana dia fa'asyar ilaiha, dia tunjuk diri dia. Allah dah ganti dia dengan tu lah. Baik. Kata Sayyidatina Aisyah, fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taghayyaran lam arahu taghayyara 'inda syai'in qat illa 'inda nuzulil wahyi aw 'inda al-makhilati hatta ya'lama rahmatun aw 'adhab. Lepas sebut tu, berubah serta-merta muka Nabi, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perubahan muka Nabi tu, Sayyidatina Aisyah kata, aku duk perhati, dia tak akan berlaku melainkan ketika dua keadaan sahaja. Pertama, ketika masa turun wahyu, muka Nabi berubah tu pertama. Biasa ketika waktu turun wahyu itu berubah dia. Yang kedua, ketika datangnya awan gelap. Datang awan gelap tu Nabi berubah muka, sampailah awan gelap tu turun hujan ni, baru Nabi tak okey, ni rahmat. Baru Nabi kendor balik muka tu. Itu keadaan Nabi. Saya nak katanya Nabi marah sangat ni. Nabi marah sangat ni. Kita baca dengan hadis yang kedua. Hadis tadi dalam riwayat Ahmad. Hadis yang kedua dari At-Tabrani. Hadis yang ketiga riwayat Al-Bukhari. Sebab saya sebut Bukhari itu juga sebab nak kata peristiwa ni sabit, sahih. Cuma perincian itu ada dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat At-Tabrani ada perincian dia, insya-Allah. Sayyidatina Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali menyebut Khadijah, baginda tidak jemu memujinya dan beristighfar untuknya. Penting tuan, istighfar sangat penting. Kita urang lagi tuan. Saya pergi kuliah mana-mana pun ada peluang saya sebut. Sebab kita nak yang terbaik untuk orang kita telah pergi, kan? Kita tengok dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tersayang yang telah pergi, apa khidmat Nabi kepada mereka, istighfar. Istighfar. Yang ni kita kena bawa pada masyarakat. Bukan dalam bentuk kita, cara kena betul lah, bukan dalam bentuk kita nak pelekehkan. Kebiasaan kita dalam masyarakat, dia apabila ada orang mati, dia pergi sedekah, sedekah pahala Al-Fatihah. Itu dah biasa. Tapi yang tepatnya adakah itu? Iaitukah yang Nabi buat? Tak, tuan-tuan. Nabi buat ialah istighfar. Sebab itu kita tengok dalam banyak peristiwa, antaranya dalam ni Nabi teringat kepada Sayyidatina Khadijah, Nabi tak sedekah pahala Fatihah, tak, Nabi istighfar. Dalam hadis yang lain, Nabi terima kematian Najasyi, Nabi kata istaghfiru li akhikum, jom kita pakai istighfar kepada saudara kita. Nabi tak kata Al-Fatihah, jom pakai sedekahkan Al-Fatihah. Tak, tuan-tuan. Ada salah ke Ustaz kami nak sedekah Fatihah, nak sedekah pahala? Di sini ada perbincangan dari segi hukum, dari segi apa ni. Sebagian ulama kata tak sampailah, tak apa. Jadi kita tak pertikalkan yang tu, tapi yang lebih aula, lebih tepatnya buat macam mana, kan? Yang ni kita contoh, yang ni Nabi buat, tapi yang ni Nabi tak buat, tapi secara umumnya boleh. Okey. Kita buat yang ni, sedekah Fatihah. Tapi kita istighfar. Tak kena, tuan. Kalau kita istighfar, lepas tu kita nak tambah lain, tahanlah sikit. Itu yang maaf sebut pasal ni sunnah bid'ah itu. Yang yang dinamakan bid'ah itu apabila dia menggantikan tempat itu sunnah. Itu yang dalam maksud lain. Satu amalan yang menggantikan di tempat itu sunnah yang Nabi buat, itu dia panggil bid'ah. Yang tu yang ni nampak benda baik. Baca Fatihah kepada orang ni. Ya, secara umum dia sedekah, sebagian ulama mengatakan bahawa amalan hidup pada si mati sampai. Betul. Tapi di tempat itu secara khusus apabila buat itu, tapi dalam masa sama mengebumikan, memadamkan sunnah yang sepatutnya buat, itu dia panggil bid'ah, tuan-tuan. Buat Fatihah tapi tak buat istighfar. Imbang. Jadi tuan-tuan, saya sebut ini bukannya nak
nak salahkan apa tu, untuk kita berlaku kematian di kita, pada kita mak ayah, kita ingat yang utamanya istighfar. Bahkan istighfar itu lebih diperlukan oleh orang si mati daripada tambahan pahala. Itu perbincangan panjang sebab kuliah khas antara menambahkan pahala ataupun mengurang dosa, yang mana lebih mustahab, apatah lagi untuk si mati. Dengan dalil secara khususnya tuan-tuan, yang sangat-sangat kita perlukan ialah kurangkan dosa. Pahala ya, kita ada dua pilihan, nak kurang dosa, nak tambah pahala. Buat dua-dua lah, cantik ya kan. Tapi dalam keadaan terpilih, paksa memilih nak kena tumpu yang mana, tumpukan kepada kurangkan dosa. Kurangkan dosa. Saya nak dekait dengan poin politik nanti depan sikit. Jadi begitu. Yang tu sunnah ya. Berlaku kematian istighfar tuan. Minta ampun. Sebab itu nanti kalau ada dalam message kita dalam WhatsApp orang ada kematian apa, kita ingatkan istighfarkan kepada si mati itu. Dia lebih memerlukan permohonan istighfar kita kepada untuk dia tuan. Nabi istighfar. Setiap kali menyebut Khadijah, Sayyidina Aisyah kata baginda puji dia, bagi istighfar untuk dia. Allah. Kalau kita tak ada dosa ni. Pada suatu hari beliau menyebut lagi tentangnya, lantas aku naik cemburu. Sehingga aku berkata, Allah kan dah ganti orang tua tu. Allah kan dah ganti. Ini kan Sayyidina Aisyah. Ingat lagi tuan-tuan, Sayyidina Aisyah orang muda masa tu di tengah ni lagi. Ini kesilapan ni silap lah. Lantas aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan marah yang menggetarkan kulitku. Marah sangat ni. Gambaran tak ada Nabi tadi macam tadi. Dalam hadis tak sebut Nabi marah macam mana. Riwayat tadi Sayyidina Aisyah gambarkan marah Nabi, muka tu berubah. Orang tahu Nabi marah, muka dia berubah. Sehingga aku berkata dalam hati, ya Allah, jika engkau hilangkan kemarahan Rasulullah terhadapku, aku tidak akan sebut lagi benda yang tak elok berkaitan Khadijah sampai selagi mana aku hidup. Menyesal ni tuan-tuan. Doa tak Allah, jangan. Setelah itu aku lihat Rasulullah kembali tenang, seperti keadaan awal aku bertemunya. Baginda pun kata, awak kata apa tadi? Apa yang awak katakan tadi? Awak kata apa tadi? Demi Allah, dia, yang Khadijah, beriman dengan saya saat orang lain ingkar. Dia membenarkan saya saat orang lain tidak percayakan saya. Bersamanya saya dapat zuriat, sedangkan dengan orang lain saya tak dapat zuriat. Hadis At-Tabrani. Nabi ini balik tuan. InsyaAllah ini kita boleh belajar ialah macam mana Nabi marah tuan. Marah sifat semula jadi manusia. Yang kata Nabi tak pernah marah, kadang orang beri gambaran salah. Nabi tak ni, saya sebut antara Nabi tak pernah marah anak. Nabi marah anak juga tuan-tuan, marah cucu, secara umum anak lah. Nabi marah isteri, ni berlaku bukti. Nabi marah isteri. Dia bukannya suami yang baik itu suami tak pernah marah isteri. Ataupun isteri yang baik isteri tak pernah marah isteri. Kena ada. Dia tak betul marah lah. Tapi cara marah itu yang penting. Nabi saya duk kumpul tak jumpa lagi lah setakat ini. Nabi marah dengan cara marah-marah tu. Marah orang kata tengking suara, Nabi tak pernah tu. Marah Nabi saya konsisten, iaitu dengan cara tadi. Marah Nabi senyap. Marah Nabi tapi orang tahu. Nabi marah ni senyap, muka berubah. Apabila Nabi marah, dia keluar urat antara dua. Nabi ni dia ada keadaan mesti akan ada urat antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi nampak lagi timbul urat tu. Nabi marah tu. Sayyidina Aisyah kata tadi, perubahan muka Nabi. Nabi marah. Dan kenapa disebut inda nuzulil wahyi, ketika turunnya wahyu. Itu berat tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada peluang, ada ruang cuba hafal Quran. Saya Al-Habis lah, Al-Habis. Berat dalam Quran ni. Memang menangis kita duk hafal. Memang kita menghafal sebut apa 2-3 jam tu tidur tuan. Mula-mula itu keadaan kita. Nabi mula-mula terima wahyu macam mana? Dalam beberapa hadis yang disebutkan keadaan musim sejuk tu berpeluh Nabi. Saat ada sahabat Nabi tu, nasib dia lah duduk tepi Nabi tu, turun wahyu. Tak tahan duduk tahan kaki. Berat Nabi tengah ni, berat keadaan tu. Tu wahyu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun wahyu ataupun ketika datangnya awan gelap, lepas tu Nabi kebimbangan, muka berubah. Ni nak datang ni azab ke rahmat ni. Datang awan gelap, tiba turun hujan, alhamdulillah. Mula ini keadaan Nabi, wajah begitu. Sayyidina Aisyah kata begitulah.
perubahan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya tuan-tuan, apa beza hadis ini dengan situasi yang kita kata tadi, muka surat 8 ni, asam garam 8 Nabi senyum. Apa Sayyidatina Aisyah kata, abang, dia bagi gambaran, kalau saya tanya pasal abang ni, kalau abang sampai satu tempat, tempat itu ada dua lembah, ada dua padang, satu tempat tu dah ada binatang, orang letak binatang, satu tak ada, abang pergi ke mana kan? Nabi kata tempat yang ni. Nabi dia pun kata, macam tu lah abang, saya ni tak pernah kahwin lagi dengan orang lain dah merasa dah ada suami lain-lain. Dia kata macam tu. Nabi senyum saja tuan-tuan. Sebab ketika tu tidak berlaku mengata orang lain tu. Sayyidatina Aisyah tak kata orang lain, secara umum saja. Tapi beza dengan situasi yang kedua yang Nabi marah sangat ni, dia ada kaitan dengan hak orang lain. Kita mengata orang lain itu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sini saya nak pindah, boleh tuan-tuan, last kali nak pindah kepada isu yang semasa ini, mengambil peluang. Sampai tak pada tuan-tuan, Ustaz tu dah minta maaf dah, video yang Ustaz, siapa yang tak undi ni masuk neraka dan orang mengaji, alhamdulillah saya ingat ni, cuma nak ambil peluang ingatan untuk kita semua. Kalau Ustaz tu dah minta maaf, tak apalah. Tapi tuan-tuan jangan terkejut, saya duduk dalam grup banyak yang tak setuju. Apa betul lah tu yang Ustaz tu cakap, nak kata gabar dia, kalau tak kata kafir. Jalan dah tu, dia Ustaz tu ayat. Ustaz tu dah minta maaf dah, tapi yang duk bawa-bawa Ustaz-Ustaz jugalah, duk kata, nak kata ke dia, keluar hujah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar khutbah semalam, kita di Selangor, saya tengok antara khutbah terbaik semalam lah. Saya pembimbing penulis khutbah di Selangor, di tempat-tempat yang lain, penulis khutbah semalam, antara yang khutbah saya kata khutbah yang terbaik. Kena dengan masa, kena dengan cara pengolahan dia. Dibawa satu hadis Nabi yang patut menjadi ingatan untuk kita semua tuan-tuan. Dan ini saya ulang sebut lagi-lagi untuk ingatan diri saya dan orang lain, iaitu ingat tentang dosa dengan orang lain ni. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi tanya sahabat Nabi, manil muflis, siapa orang muflis ni, orang bankrupt ni siapa? Sahabat Nabi jawablah, orang bankrupt ni man la dirham wala mata', orang tak ada duit, tak ada harta, tu orang bankrupt. Betul lah tu duniawinya. Tapi Nabi kata al muflis min ummati, orang bankrupt dalam umat aku ni, orang yang nanti akhirat nanti dia bawa dengan pahala-pahala hasanat dia, kebaikan-kebaikan solat, puasa, zakat, bawa haji dan umrah, dia bawa pahala. Tapi dalam wa ma'adzalik, dalam masa yang sama dia bawa juga dosa. Syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Dalam masa dia bawa dosa, kutuk orang ni, tuduh orang ni, fitnah orang ni, pukul orang ni, hatta bunuh orang ni. Apa yang berlaku akhirat nanti? Allah bayar ganti rugi tu. Cerita ini ganti rugi. Allah bayar ganti rugi, pahala-pahala kita duk kumpul tu ganti, bagi kat orang kita buat daya tu, bagi seorang, dua, empat, lima, tiba-tiba banyak lagi kita berhutang, akaun pahala dah habis. Allah kata apa? Fataraha, diambil dosa orang yang kita aniaya tu, letak pada kita, tengok tak ada dosa, tak ada pahala lah kita, lalu dicampak, faturha fin nar, lalu kawan tu dicampak ke dalam neraka. Hadis ini dan hadis-hadis lain kena mengingatkan kita untuk kita faham dosa ni ada dua kategori. Dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa berkaitan dengan manusia. Dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni berkaitan dengan ibadat dan umum ni, yang ni yang termasuk dalam hadis-hadis yang lain tentang penghapus dosa. As-salah bainas salah, salat Jumaat ke Jumaat, umrah ke umrah, salat ke salat, itu penghapus dosa. Istighfar itu penghapus dosa. Buat ini penghapus dosa. Ya. Dosa mana? Dosa dengan Allah SWT. Tapi dosa dengan manusia tak lekat dan tak gugur lagi. Sebagai hadis tadi, dia bawa pahala tapi dalam masa bawa dosa berkaitan dengan orang. Ini ingatan yang sangat-sangat ini tuan-tuan. Sebab pada hari ini secara umum, secara tak sedar, sebagian masyarakat melihat begitu. Tak apa dosa orang lain ni, Allah ampun juga. Tu yang duk pergi haji, ligan pergi haji tu, bulan-bulan tiap-tiap mesti pergi nak bersih dosa ni. Dan berapa banyak orang yang
bukan secara umum lah tuan, ada kita dengar satu dua kes yang duk taja orang baik-baik, taja tahfiz, taja sekolah gini. Untuk apa tu? Dia nak cuci dosa, istilah cuci dosa. Dia ingat secara umumnya begitu, buat kebaikan apa semua macam tu, cuci dosa dia. Ya, dosa yang mana? Dosa yang mana? Tetap kita sebut tadi, beza dosa dengan manusia kita ni Allah tak hilang melainkan kemaafan. Kemaafan daripada orang yang kita beraniaya itu. Tambah lagi tentang musim pilihan raya ni, sebut tadilah peristiwa yang berlaku, dan itu berlaku. Yang tahu yang kita tak tahu, orang duk pandang tu, duk nampak orang yang bukan berlainan dengan parti kita, berlainan dengan pendirian kita, dia kafir, dia neraka. Jangan tuan rahmat Allah. Ini termasuk syatama hadha tadi, dia kutuk orang ni fitnah kawan. Agama dia ada prinsip kan. Jadi tuan rahmat Allah, ingatkan untuk kita semua, tambah dalam musim pilihan raya ini, kita nak berbeza pandangan, berbeza itu tidak mengapa tuan-tuan. Tapi jangan sampai tadi kita terbuat dosa, dan dosa itu melibatkan saudara kita. Tak payah nak apa, solat macam mana pun. Kau jadilah YB Islam yang ni sekali pun, tapi dosa kita mengutuk orang Islam, ya Allah, kalau orang tu tak maaf, bawa ke neraka. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Yang kedua, kaitan dengan ni juga, dia pengundian ataupun PRU mengundi kali ini dia agak mencabar dari sudut dilema. Kalau dulu saya peribadi juga agak mudah memilih. Yang saya nak pilih yang mana. Kita kata dia ijtihad tuan-tuan. Ijtihad, ikut tempat lain. Dia tak boleh jadi guna satu prinsip itu boleh guna tempat, semua tempat, tak. Tuan-tuan, ijtihad tuan-tuan, ambil peluang berdasarkan orang kata penilaian masing-masing, ikut tempat tak sama. Tempat saya lain, tempat tuan-tuan lain, nilailah. Dan penilaian tu sangat banyak kan. Apa ustaz ni bagi pandangan tu, tuan-tuan nilai tuan-tuan. Pilih. Setakat itulah. Dan kita doa mudah-mudahan pilihan kita tepat. Menang tak menang tu satu benda yang lain lah. Yang terbaru Jabatan Mufti keluar senarai calon yang tidak boleh diundi. Menarik juga tu, boleh jadi sebagai panduan juga. Ada orang respon, kalau ikut senarai ni tak boleh undi siapa-siapa. Tak boleh undi siapa-siapa. Tempat dia lah secara apa, jangan tidak mengundi. Saya nak kata tuan-tuan, boleh jadi dalam satu-satu keadaan itu bukan kita tidak nak pilih antara salah dan betul. Tak. Boleh jadi pilihan itu, aku pilih ni betul juga, sudut pandang tu pilihan ni betul juga, tapi yang mana lebih betul tu aja. Dalam sudut yang lain, yang mana lebih kurang mudarat itu. Kalau pilihan ni pun betul juga. Begitu tuan-tuan. Saya duduk teringat peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula meninggal. Sahabat Nabi, sebab saya buat buku secara khusus, duduk bincang panjang tuan-tuan. Isunya nak pilih siapa ganti Nabi, bukannya perbincangan pada kita tengok calon-calon itu antara layak tak layak, yang mana tak, semua layak, semua kalau pilih pun naik, insya-Allah tu orang dia. Tapi beza sikit je. Paling kurang ada 3 calon masa tu tuan-tuan. Sebahagian Ansar secara keseluruhan dia nak Sa'ad bin Ubadah. Dia nak Sa'ad bin Ubadah ni, dia ketua mereka. Kalau lah dengan asas apa? Asas ini hak bumi putera, begitu. Sebab Nabi datang ni, kita bagi ruang Nabi sebagai Rasul ni. Tapi Nabi dah tak ada, Madinah sepatutnya jadi hak kami balik lah. Betul sudut pandang tu. Sudut pandang. Mari Muhajirin sebahagian mengatakan sama ada Sayyidina Ali ataupun Zubair bin Al-Awwam, sebab mereka melihat, dan itu tradisi zaman itu, iaitu kepimpinan itu diwarisi. Kepimpinan itu diwarisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam start jadi pemimpin. Jadi biasa tradisi dia akan menurun kepada anak lelaki. Anak lelaki tak ada siapa paling rapat, iaitu Sayyidina Ali, iaitu dia sepupu Nabi dan juga sebenarnya anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali. Ataupun tak Sayyidina Ali, Zubair bin Al-Awwam, sepupu Nabi, dia di antara yang rapat. Perbincangan. Kemudian ada pandangan yang ketiga, orang kata tak, Abu Bakar. Dan dalam tiga-tiga tu sebenarnya saya duk tengok bacaan Sayyidina Abu Bakar antara choice yang tak kuat secara umum dia. Kemudian dia jadi kuat apabila Sayyidina Umar bawa satu sudut pandang. Jadi begitu. 3 calon ni cuma layak. Cuma ni beza sikit saja.
Jadi pilih, alhamdulillah ini. Jadi begitu tuan-tuan. Kita dalam pilih hari ni jangan duk pening duk ni, terpilih yang ni. Mudah-mudahan tu dia nak ijtihad, salah dapat pahala, kita usaha dah, bukan sekadar saja. Nah, begitu tuan-tuan. It's not big deal lah. Jangan duk sampai neraka kawan tu ni semua. Allah. Tuan-tuan, maaf saya ni. Sebelum saya berhenti, kita rumuskan tadi supaya tidak jadi tak hilang perbincangan utama kita tentang hadis rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis yang kita baca, tuan-tuan boleh ulang kaji. Kemudian tadi yang tadi sekadar selingan untuk nasihat sempena tempoh inilah sahaja. Wallahu alam. Ada soalan? Kalau ada? Oh, bagus soalan. Sahabat kita tanya istighfar untuk si mati ada lafaz khusus ke tidak? Setakat saya jumpa tak ada lafaz khusus. Biasa paling umum Allahumma ighfir lahu. Kita ambil ataupun kita ambil lafaz dalam solat jenazah itu nak panjang lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk lelaki lah, untuk perempuan Allahumma ighfir laha. Itu kalau kita tahu bahasa Arab. Yang lebih lagi dalam bahasa kita pun tidak ada masalah, tapi niat hati kita sampai, Allah ampunkan mak saya dulu gini ni, mak saya ni. Begitu secara umum saya tidak ada, wallahu alam. Kalau nak ambil pun tadi lafaz dalam solat jenazah. Wallahu alam. Bagus soalan. Ada soalan lain? Perbezaan. Kita sekarang ni macam-macam ada kan. Orang khusus rapat dengan Nabi kan. Ada cara pemilihan tu dengan cara dengan kita. Macam mana kita punya pendekatan. Tuan-tuan, Allah Allah, saya boleh respon kena ke tidak. Secara umum dia sudah tentulah untuk nak banding, tu nak kata-kata sama satu padu tidak mustahil. Tapi kita ambil prinsip sebagaimana yang Nabi bawa sini, iaitu pertama kita berdepan dengan, ada ketika kita berdepan situasi memilih ketua sebagaimana zaman tu dengan zaman sekarang. Yang berikutnya ialah macam mana akhlak ketika kita memilih itu. Betul, zaman Nabi tadi berlaku memang sampai tahap nak berperang juga. Itu realiti. Sahabat Ansar sampai dah hunus, dah buka nak ni dah, lalu dikendurkan sampai tahap itu. Realiti pada hari ini pun boleh berlaku begitu. Tapi apa tindakan secara keseluruhan para sahabat Nabi yang umum dia? Mendamaikan. Umar buat macam mana ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, bermula dengan pemilihan. Nak pilih. Kita tadi saya point tadi, calon-calon itu semua layak tu. Cuma pemilihan kadang asas untuk membezakan tu sikit sahaja. Sayyidina Abu Bakar, apa yang diterima oleh para sahabat Nabi secara umum dia terhadap pemilihan dia? Sayyidina Umar kata, ingat tak, dua benda je secara umum lah. Pertama, tidak ada, dia lah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi dalam gua masa berhijrah. Satu. Yang kedua, masa Nabi akhir, Nabi yang ganti solat siapa Nabi suruh? Tak ada orang lain, Abu Bakar. Itu asas itu tuan-tuan. Dan Nabi pun tidak tinggal wasiat. Jadi sebab asas semua pakat setuju. Nak asas kecil saja. Begitu juga nanti masa saya nak kena confirmkan balik, masa pemilihan penentuan masa zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar nak ganti, lepas pada itu nak ganti siapa, nak ganti dia. Dia lain, tuan-tuan perhatikan daripada pemilihan Sayyidina Abu Bakar, cara corak pemilihan lain. Sayyidina Umar lain, Sayyidina Uthman lain, Sayyidina Ali lain. Rupanya kalau kita kaji 4 cara tu dia mewakili, bahkan dia 5 cara. Pergi kepada zaman Muawiyah lain. 5 cara tu pemilihan tu, itulah 5 cara realiti pemilihan apa sampai zaman. Ada pilih secara bergaja, kemudian Muawiyah. Ada pilih secara orang kata ni, ada pilih secara terpaksa. Sayyidina Ali dia naik secara terpaksa. Keadaan kalut gini naik dia. Ada begitu tuan-tuan. Baik. Sayyidina Uthman dengan masa dia nak jadi khalifah itu, Sayyidina Umar dia buat cara macam ni, pemilihan terhad. 6 orang ni, nak pilih 6 orang ni sahaja. Uthman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, ada 6 orang ni. Maknanya tu 6 orang ni layak. Nak pilih siapa? Lalu seorang tu tarik di, ini tarik di, lagi dia tinggal 3 orang. Saya tengok Abdul Rahman bin Auf tinggal dia
tinggal 3 orang. Nak pilih siapa ni? Dia kata tak apa, biar saya jadi ni, biar saya jadi orang kata pengadil lagi ni, nak pilih Sayyidina Ali ke ni. Lalu dia buat ni. Tuan-tuan, beza dia satu je tuan. Ni saya nak confirmkan balik, ni cerita macam mudah sangat. Iaitu pada ucapan insya-Allah. Tanya Sayyidina Osman cakap macam mana ni? Dia insya-Allah saya akan gini ni. Tanya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tak sebut insya-Allah. Atas tu beza sikit tu je. Saya ni dari riwayat lain sebut Sayyidina Ali sebut insya-Allah tu belakang. Macam mana awak kalau awak contoh bahasa kita ini dah. Saya nak kena detail kan tu. Kalau awak jadi cara apa aku, saya akan gini. Insya-Allah lah. Sayyidina Uthman dia mula insya-Allah saya akan gini. Beza tu tuan-tuan. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kata kita lantik Sayyidina Uthman. Naik dia. Perbezaan yang sangat sikit tuan-tuan. Tolak daripada itu semua sama. Jadi begitu dalam keadaan kita tuan-tuan rahmat Allah, kita mungkin bukannya berdepan dengan pilihan baik tak baik. Semua baik, semua ada kelebihan. Kawan tu pilih yang tu, betul tu sudut dia tu. Aku pilih ni, betul lah sudut aku ni. Tapi apa benda sikit tu. Dalam pada itu kita masing orang kata berlapang dada lah. Sebagaimana zaman sahabat Nabi tadi, dah terlantiknya seorang ketua, ikut dia lah. Walaupun bukan calon aku, terus berjuang bersama bawa Islam dan sebagainya. Itulah secara umumnya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Betul. Betul. Itu antara sebab segitu bagus. Sahabat kita kata masa pemilihan Saqifah Sa'idah tu ada sebut Sayyidina Abu Bakar sebut pasal mesti orang Quraisy. Mesti orang Quraisy. Betul. Saya ingat tu kata perbincangan tu panjang di Saqifah Sa'idah, perbincangan tu panjang. Antara tu yang disebut. Tapi kemuncak tadi Sayyidina Osman, Sayyidina Umar kata tadi salat. Masa peringkat awal perbincangan itu Sayyidina Abu Bakar sendiri dia orang kata duk berhujah dengan Ansar duk kata dia layak tempat dia. Ni Sayyidina Osman kata tak boleh, orang takkan terima. Sebab kita ni Madinah bukan negara lokal. Dia negara, dia dah jadi ni. Dan masyarakat luar dia tak terima kepimpinan melainkan Quraisy. Itu dia cakap begitu. Tapi hujah tu Ansar tak terima sangat. Dia dalil lagi ni. Kemudian baru Sayyidina Umar yang dia bawa hujah kecil tadi baru diterima. Tapi betul. Itu nak kata sudut pandang tu begitu. Yang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar betul tu. Secara umum Quraisy. Tapi tak salah untuk ni. Bahkan tuan-tuan apabila kita tengok apa yang berlaku selepas pada tu, selepas pada Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, penentangan yang berlaku tetap tak lari daripada berkaitan pemilihan dia. Siapa Abu Bakar? Kami panggil dia Abu Fusail ataupun Abu Fasil. Abu Bakar ni Abu Fasil. Abu Fasil ni, Fasil ialah anak kambing, anak unta. Abu Fasil maknanya ayah anak unta, budak lekeh. Pemilihan Abu Bakar tak kuat antara ni. Tapi sahabat Nabi tak, kita pun sampai orang panggil Abu Fahal. Fahal ni kambing ni unta atau kambing jantan, domin alfa male. Itu. Jadi begitu. Hujah Quraisy sebagai Quraisy itu tetap nanti tengok orang tak terima juga. Antara Banu Hanifah, kemudian nanti Banu Hanifah, Banu Tamim. Mereka ni dua kabilah besar. Yang lebih besar dari Quraisy. Quraisy tentu tak besar dalam sirah sejarah Arab. Quraisy dia tak besar, tapi dia sangat dihormati sebab dia menjadi jiran Baitullah. Jiran Baitul tu dia tak besar. Tapi orang pergi umrah, pergi haji, tengok dia punya ni dan hubungan dia sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi ni. Jadi orang hormat tu atas dasar tu. Tapi nak kata besar lagi, kabilah yang besar yang dominan ketika itu Banu Hanifah, yang kemudian muncul Musailimah. Begitu juga Banu Tamim, tu memang kabilah besar. Antara kabilah Bani Tayyib besar. Dan dua kabilah ni antara yang menentang kuat. Kemudian nanti zaman Sayyidina Abu Bakar tu berlaku peristiwa Riddah itu. Sebab
Quraisy, kami tak nampak Quraisy. Memang zaman tu tak hormat pun. Saya nampak tu. Asas itu saya sebut tadi, orang kata benda Nabi kira tu banyak. Ini lain kali sikit benda kecil je untuk jadikan sebagai bab aku pilih ni. Saya tuan-tuan, saya pilihan raya kali ni penuntut sebelum ada nama calon pening juga. Aku biasa duk pilih parti ni, tapi nak pilih apa? Orang nampak dua-dua tak boleh nak pilih ni. Tempat saya lah di Kelantan. Tapi start penambahan calon yang naik itu satu suara tu kawan saya. Kawan saya, kita kenal orang baik, orang ni bagus. Kita Allah ni kalau jadi ahli politik masa depan ni yang bagus lah ni. Saya pilih untuk tak ada fikir lain dah. Pemilihan untuk PRU ni pilih rasakan calon. Tak tengok parti dia, parti mana tak ada, calon. Rasa mudah itulah, wallahualam, mudah-mudahan betul. Saya punya ni ijtihad lah. Tuan-tuan rahmat, ada soalan lain? Bagus soalan nanti untuk perbincangan. Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.